Kopi Sanangan dan salam sejahtera. Saya Victor Pangayan daripada Universiti Malaysia Sabah akan membincangkan berkaitan dengan tajuk penyelidikan kami iaitu e-pembelajaran semasa pandemik COVID-19 di institusi pengajian tinggi, pengalaman pelajar seni kreatif yang berfokus kepada pelajar tari dan teater. Semasa pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia pada sejak Mac 2020, pandemik ini telah memberi impak yang besar ke atas sistem pengajaran dan pembelajaran atau PNP terutama sekali di institusi pengajian tinggi, di mana sistem pembelajaran pada ketika itu iaitu yang kebanyakannya digunakan adalah pembelajaran secara bersemuka ataupun face-to-face learning telah beralih kepada pembelajaran atas talian ataupun e-learning. Okay. Proses pembelajaran ini membuatkan pensyara dan pelajar terpaksa menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran baharu ini. Suasana dan kaedah baharu ini memberi cabaran yang besar terhadap pembelajaran ke atas kursus, terutamanya kursus yang memerlukan praktikal dan latihan fizikal seperti kursus-kursus seni tari dan juga kursus-kursus teater yang memerlukan banyak latihan fizikal dan juga telah dipraktikalkan secara bersemuka. Banyak perkara perlu diambil kira apabila e-pembelajaran ini diaplikasikan, terutama sekali aspek kualiti ke atas pelajar seni persembahan khususnya. Kajian ini telah menggariskan dua objektif utama yang perlu dicapai, yaitu yang pertama mengenal pasti kecenderungan dan perspektif pelajar tari dan teater di institusi pengajian tinggi dalam penggunaan aplikasi dan media sosial dalam proses e-pembelajaran dalam kalangan pelajar tari dan teater. Dan juga yang kedua, menganalisis secara mendalam berkaitan dengan self-efficiency, subjective norm, experience, perceived easy of use, perceived usefulness, dan behavior intention to use. Sepanjang kajian ini, dua objektif ini akan cuba dijawab. Dalam kajian ini telah menggunakan pendekatan kualitatif dan juga telah menggunakan Google Form sebagai instrumen kajian, kerana kajian ini dijalankan semasa PKP 1.0 yang berlangsung pada Mac 2020 tahun lepas. Dan persempulan adalah secara ramak dalam kalangan pelajar tari dan teater, serta statistik deskriptif digunakan bagi menerangkan data ataupun bagi mengeksplain ataupun menghuraikan ataupun mendeskripsikan data kajian yang dihasilkan. Daripada responden pula, kajian ini memfokuskan kepada pelajar tari dan teater dalam program seni kreatif di Universiti Malaysia Sabah, dan seramai 69% pelajar teater telah mengambil bahagian dalam memberikan respon ataupun memberikan maklum balas dalam kajian ini, serta 31% daripada pelajar tari. Daripada 6 domain yang telah digariskan, yang dijadikan sebagai indikator untuk melihat kepada pengalaman pelajar ini adalah yang pertama self-efficiency, yang kedua subjective norm, yang ketiga experience, yang keempat perceived easy of use, yang kelima perceived usefulness dan juga behavior intention to use. Overall mean bagi semua ke-6 ini adalah yang self-efficiency menunjukkan 3.41, subjective norm menunjukkan 3.46, experience menunjukkan 3.23, perceived easy of use menunjukkan 2.81, perceived usefulness menunjukkan 2.60, dan behavior intention to use menunjukkan 2.61. Dan mean
Demikianlah bagi min setiap domain yang hasil daripada kutipan data yang dijalankan. Daripada 6 domain ini, yang telah mendapat peratusan terbesar adalah subjective norm, di mana menunjukkan peratusan sebanyak 60.3%, yaitu yang menunjukkan bahwa institusi memberikan dorongan dan rangsangan positif kepada pelajar untuk meningkatkan penerimaan pembelajaran dalam talian bagi kursus tari dan teater. So, di sini menunjukkan bahwa institusi diperlukan ataupun pelajar memerlukan dorongan ataupun rangsangan yang positif daripada pihak institusi untuk meningkatkan penerimaan mereka terhadap kaedah pembelajaran baharu ini. Manakala 53.7% pula menunjukkan kecekapan diri, di mana pelajar menunjukkan kecekapan diri yang tinggi terhadap penggunaan komputer dengan keyakinan dan motivasi yang baik, di mana generasi yang menjadi sampel kajian ini adalah sampel generasi Z yang lebih arif dan lebih fasih dalam penggunaan teknologi. Dari segi experience pula menunjukkan bahwa 46.8% menunjukkan pengalaman pelajar seni kreatif berada pada tahap sederhana dengan tanggapan bahwa kemahiran ICT untuk belajar dan kemahiran seni masih perlu ditingkatkan. Maksudnya, pelajar seni kreatif masih memerlukan kemahiran ICT itu perlu ditingkatkan lagi untuk proses pembelajaran mereka. Terusnya, bagi perceived easy of use pula menunjukkan 17.1%, di mana pelajar mungkin mempunyai kemahiran dalam bidang ICT tetapi kurang bersedia dalam perubahan konsep pembelajaran, khususnya kursus praktikal seperti tari dan teater. Seperti yang tersedia maklum bahawa generasi ataupun audiens yang mengambil yang dijadikan sebagai responden adalah dalam kalangan generasi Z yang memang sudah sedia fasih dalam penggunaan teknologi. Walau bagaimanapun, mereka masih lebih cenderung dalam penggunaan kaedah pembelajaran secara bersemuka berbanding dengan atas talian jika berkaitan dengan kursus praktikal. Manakala perceived usefulness menunjukkan 15.8%, di mana majoriti pelajar merasakan pembelajaran kursus praktikal dengan kaedah pembelajaran memberikan cabaran yang besar mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Maksudnya, kebanyakan pelajar yang mengambil kursus tari dan teater berpendapat bahawa apabila pembelajaran dijalankan di atas talian dan mereka belajar daripada rumah, persekitaran yang kondusif untuk mereka menjalankan aktiviti tersebut ataupun menjalankan pembelajaran adalah kurang dicapai ataupun mereka tidak mendapatkan sukar untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk mereka melakukan pembelajaran semasa di rumah. Manakala behavior attention to use pula menunjukkan bahawa 12.9% pada masa akan datang, kebanyakan pelajar lebih cenderung kepada mood pembelajaran bersemuka dan mereka memerlukan perjumpaan fizikal untuk perbincangan, kumpulan dan amali praktikal. So, kebanyakan pelajar tari dan teater, seni kreatif, lebih cenderung untuk menggunakan kaedah pembelajaran bersemuka berbanding dengan pembelajaran dan mereka memerlukan bimbingan secara fizikal berbanding atas talian. So, kebanyakan pelajar mencadangkan pada masa akan datang mereka lebih cenderung untuk menggunakan kaedah bersemuka. Daripada kajian ini, saya telah mengemukakan 3 cadangan, di mana yang pertama, dokumen bukti kursus berasaskan studio yang diperlukan untuk tujuan rujukan dan akreditasi masa depan, di mana setiap institusi ataupun program pengajian yang memerlukan fizikal
memerlukan kursus praktikal, memerlukan dokumen ataupun dokumentasi kursus berlangsung ataupun dokumentasi perjalanan kursus bagi tujuan akreditasi pada masa akan datang yang menunjukkan efisiensi pengajaran dan pembelajaran atas talian yang dijalankan ke atas pelajar. Yang kedua, kajian berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian pada masa hadapan perlu dijalankan dengan lebih mendalam, di mana mungkin perlu melihat kepada aspek-aspek lain dalam pembelajaran atas talian ini, seperti pembelajaran seperti kaedah pembelajaran, bagaimana kaedah pembelajaran yang lebih sesuai, ataupun melihat kepada kaedah baharu, bagaimana untuk mengaplikasikan kursus yang praktikal, contohnya tari dan teater, lebih efektif, ataupun transfer knowledge itu lebih efektif kepada pelajar pada masa akan datang. Dan yang ketiga, merupakan implikasi kajian diperlukan pada reka bentuk program, memilih tenaga pengajar, kurikulum responsif, dan juga pihak berkepentingan yang menyokong, di mana cadangan ketiga ini ingin menunjukkan bahwa dalam reka bentuk program ataupun reka bentuk kursus pembelajaran dalam program untuk mencapai CLO dan PLO itu perlu diteliti dan disesuaikan dengan keadaan ataupun kaedah pengajaran atas talian. Dan yang kedua, juga pemilihan tenaga pengajar dalam setiap kursus, di mana tenaga pengajar perlulah culik IT ataupun lebih arif dalam penggunaan IT. Sebab pada masa kini di era teknologi ataupun di era anjakan paradigma 4.0 ini, kita memerlukan pensyarah ataupun tenaga pengajar yang mahir dalam penggunaan teknologi dan bukan sahaja berasaskan bakat, kemahiran ataupun kebolehan dalam teknik ataupun bakat dalam bidang pengkhususan, contohnya tari dan teater, tetapi juga mampu mengekspresikan ataupun mentransform bakat tersebut di dalam teknologi dan mampu mengajar pelajar tanpa batasan. So pengajaran atas talian ini membuatkan seorang tenaga pengajar itu memberikan ilmu ataupun mengajar pelajar ataupun mentransfer knowledge tanpa batasan. So demikian adalah 3 cadangan daripada kajian penelitian. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Konsiko.